Assalamualaikum kepada Madam Umi Sulaim. Saya Najah binti Muhammad Siddiq dari kelas MBF 1A. Hari ini saya akan membentangkan ideologi bertajuk relativisme. Dalam hajian beginner yang saya akan bentangkan. Untuk ringkaskan, kita boleh ringkaskan relativisme ini ialah segala sesuatu itu ditentukan oleh akal fikiran. Kita boleh lihat saban hari Malaysia disangsikan oleh banyak berita dan maklumat yang panas, penuh kritikan dan tak kurang juga penuh celaan lagi mengaitkan. Kehidupan kita seolah dalam budaya dan masyarakat yang di mana segala sesuatu boleh dibahaskan. Masyarakat sendiri yang meremehkan prinsip dan piawai asas. Adalah sukar untuk seorang rakyat biasa bersaing dengan semua etika yang sentiasa berubah. Apa yang kebiasaan selama ini tak lagi merupakan standard kebiasaan hari ini. Kita seolah dalam alam dunia yang tak boleh diramal dengan piawai yang tetap, namun kurang jelas. Sama ada dalam arena politik, komuniti awam ataupun kalangan agamawan. Ahli falsafah progresif mengatakan kita hidup dalam dunia progresif. Sebuah dunia di mana kita boleh melakukan apa sahaja yang kita mahu selagi kita dapat memberikan justifikasi atau alasan yang membenarkan dia. Ini telah membawa kepada beberapa perperangan ideologi antara progresif dan konservatif dalam bidang seperti seksualiti, kaum, ekonomi, jantina, hak asasi, bahkan apa sahaja. Okey, relativisme ni adalah konsep bahawa semua sudut pandangan tidak mempunyai kebenaran mutlak atau kesahihan dalam diri mereka, tetapi hanya relatif, nilai subjektif mengikut perbezaan perspektif dan pertimbangan atau kepercayaan bahawa semua sudut pandangan adalah sah dan sebuah kebenaran adalah relatif kepada individu. Ini bermakna semua kedudukan moral, semua sistem keagamaan, semua bentuk seni, semua gerakan politik dan sebagainya adalah kebenaran yang relatif kepada individu dan wujud berkaitan dengan budaya, masyarakat atau konteks sejarah dan tidak mutlak. Maksudnya, sama ada tindakan yang betul atau salah bergantung kepada norma moral masyarakat di mana kita praktikkan. Tindakan yang sama mungkin benar secara moral dalam satu masyarakat tetapi secara moral salah dalam masyarakat yang lain. Relativisme adalah mencipta peluang di mana seseorang melakukan apa yang dirasakan boleh dilakukan, kemudian mewujudkan justifikasi untuk apa yang dilakukan tu. Dalam masyarakat hari ini, mereka yang prihatin dalam hal moral dipaksa untuk mengakui kepentingan humanisme dan moral yang relatif ni. Next, saya akan sejarawan dan tokoh-tokoh yang menyokong pembentukan relativisme ni. Pada awal zaman Yunani dulu, ada dua sejarawan iaitu Herodotus dan Protagoras ni. Kedua-dua sejarawan ini menyokong beberapa bentuk relativisme ketika zaman tu. Terdapat juga seorang ahli falsafah Taoisme Cina yang berpengaruh dan pada pertengahan zaman negara berperang. Beliau ialah Guanzi, juga dikenali sebagai Chuangzi. Beliau sering mengemukakan pandangan yang kadang-kadang ditaksirkan sebagai falsafah relativisme. Tokoh-tokoh sejarawan yang menyokong pembentukan relativisme. Beberapa bentuk relativisme pada zaman itulah. Yang pertama ialah Herodotus, Protagoras dan Guanzi. Saya akan menceritakan mengenai definisi. Baik. Relativisme adalah teori falsafah yang percaya bahawa tidak ada hak atau salah mutlak dalam sesuatu pendapat, tetapi hanya disebabkan bertentangan pendapat, kedudukan dan keadaan yang berbeza antara satu sama lain. Doktrin ini biasanya digunakan dalam situasi yang melibatkan standard moral. Kerana dalam modus pemikiran relatif, nilai dan etika hanya dapat memainkan peranan yang terbatas. Terdapat banyak bentuk relativisme bergantung pada tahap kontroversi. Tidak ada hak atau salah mutlak untuk konsep seperti ini. Berdasarkan konsep relativisme, kita hanya dapat menilai betul dan salah berdasarkan ukuran mengikut pandangan masyarakat. Masyarakat tersebutlah. Okey, sebagai contoh, kelakuan seperti membawa ibu bapa yang dah tua, dah sakit dan biarkan mereka mati di luar sana. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita rasakan perbuatan ini tak bermoral dan salah. Tetapi untuk masyarakat Eskimo Kutub Utara, mereka rasakan ini ialah perkara yang biasa dan tidak jadi masalah kerana ada sebab-sebab tertentu
yang menjelaskan kenapa bagi mereka perkara ini ialah perkara yang bermoral. Ataupun bagi contoh lainnya, dalam budaya Konfusianisme, jasad seseorang perlu dalam keadaan sempurna dan dikebumikan dalam tanah selepas meninggal dunia. Itu apa yang masyarakat Malaysia yang kita selalu buatlah. Tapi hal ni tak terjadi bagi budaya Tibet. Sebahagian masyarakat Tibet beranggap bahawa jasad orang yang dah meninggal harus dibiarkan di alam terbuka supaya boleh dimakan oleh burung nasa. Burung nasa ialah pemakan bangkai dan menjalankan pemakaman langit. Orang Tibet percaya bahawa burung nasa yang datang dan memakan jasad menandakan orang yang telah meninggal tersebut tidak memiliki dosa dan jiwanya telah pergi dengan damai ke syurga. Okey, yang seterusnya ialah isu-isu berkaitan dengan relativisme. Isu yang pertama ialah isu LGBT. LGBT ialah singkatan untuk lesbian, gay, bisexual and transgender. Terdapat beberapa negara yang telah mengiktiraf perkahwinan sama jantina dan menganggapan LGBT sebagai sebahagian daripada kepelbagaian kumpulan manusia. Bagi mereka yang menyokong dan menerima LGBT, berpendapat bahawa setiap orang sepatutnya mempunyai hak untuk memilih pasangan masing-masing. Mereka menganggap bahawa menghormati tradisi budaya dan agama asalkan tradisi itu tak melanggar hak asasi manusia. Oleh itu, tak boleh dijadikan alasan untuk menafikan hak asasi kepada golongan LGBT berasaskan orientasi seksual dan identiti jantina. Tapi di Malaysia, banyak penolakan terhadap pengiktirafan golongan LGBT ni. Hal ni adalah amalan LGBT ni telah bertentangan dengan etika moral dalam ajaran agama Islam. JAKIM secara keras menolak perkahwinan LGBT dan mengiktiraf golongan LGBT di Malaysia kerana bertentangan dengan etika dan moral. Jadi boleh nampaklah terdapat pendapat dan pandangan yang berbeza antara negara dan masyarakat yang masing-masing dalam penerimaan komuniti LGBT. Even YB Datuk Seri Mujahid menyifatkan pejuang LGBT menyalahgunakan ruang demokrasi. Beliau menegaskan demokrasi tidak bermaksud semua orang boleh buat apa yang disukai. Lebih-lebih lagi, apa yang diperjuangkan bertentangan dengan undang-undang, ajaran agama Islam, nilai dan norma masyarakat Malaysia sendiri. Kedua ialah diskriminasi wanita. Apa yang kita boleh lihat, negara-negara seperti Pakistan dan India mempunyai pandangan lelaki bersifat dominan, malah wanita sering menjadi subordinate sahaja. Wanita sering ketinggalan dari segi pendidikan, ketinggalan dari segi pekerjaan, tidak diberi peluang. Semua peluang hanya diberikan kepada lelaki. Tidak sama adil. Okey, isu yang ketiga ialah amalan bertukar pasangan. Bertukar pasangan merujuk kepada kegiatan seks bukan monogami yang boleh dihayati oleh sesuatu pasangan dan yang diperlakukan hampir serupa dengan mana-mana kegiatan sosial lain. Fenomena penukaran pasangan boleh dilihat sebagai sebahagian revolusi seks pada dekad-dekad kebelakangan ini berlaku selepas kenaikan mendadak kegiatan seks yang kemungkinan oleh amalan persetubuhan yang lebih selamat pada waktu yang sama. Yang seterusnya adalah faktor-faktor berlakunya isu-isu ini. Yang pertama ialah kurang perhatian agama. Walaupun pendidikan agama diberikan sejak kecil, namun kecenderungan ke arah golongan LGBT itu tetap berlaku kerana pengamalan kehidupan agama yang kurang. Hal ini menyebabkan banyak yang terjerumus dan tak dapat membezakan antara yang baik ataupun yang jahat. Pengalaman aku supaya turut mendedahkan individu kepada isu-isu sebeginilah dan yang paling kita boleh lihat ialah konflik keluarga. Yang kedua ialah budaya masyarakat yang mendominasikan lelaki. Isu gender merupakan isu yang tak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekarang. Isu ini sering terjadi di kepada beberapa negara yang kita sedia maklum seperti Pakistan, India yang melebihkan lelaki, mendominasikan lelaki dalam segala hal. Dalam segala segi, kelas kehidupan sosial masyarakat wanita sebagai kelas yang kedua. Pengaruh daya hidup budaya barat Melayu media masa. Okey, sekarang kita dapat lihat famousnya TikTok. Ramai anak muda yang menjadikan contoh negara-negara luar yang nampak moden sebagai
uh, contoh teladan yang mereka rasa lebih canggih, lebih moden. Sekali ialah langkah-langkah pencegahan. Saya dapat bagikan pada 2 langkah saja. Pertama ialah melalui undang-undang. Kita boleh adakan penyelesaian melalui referendum untuk menentukan kelulusan suatu perundangan. Yang kedua ialah yang pastinya agama. Okay, mematuhi ajaran agama Islam menentukan sesuatu yang perkara itu betul atau salah dan berfikirlah sebelum melakukannya dapat menjadikan kita seorang insan yang boleh berfikir mana baik yang salah untuk melakukan sesuatu perkara itu. Daripada saya, ini adalah kesimpulan yang saya boleh buat. Pada saya, relativisme membawa perubahan suatu realiti mutlak. Hakikat sesuatu itu didakwa pasti berubah kecuali perubahan itu sendiri. So, mengikut masyarakat itu sendiri bagaimana untuk menentukan perkara itu baik ataupun buruk. Okay. Terima kasih. Maafkan atas kekurangan saya. Terima kasih banyak.